Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kita dalam bab wajib dan sunat tawaf. Gini dah. Wajib dan sunat tawaf. Wajib tawaf tu ada 8 perkara. Wajib tawaf ada 8 perkara. Sunat tawaf kita akan baca lepas ni lah. Wajib tawaf tu ada 8 perkara dulu dah. Pertama, menutup aurat. Menutup aurat tak boleh telanjang ke apalah. Menutup aurat lah. Wajah hadiah telanjang dulu dah. Apabila syariat Islam turun ni, Nabi Muhammad lagi telanjang lakon dah. Orang syirik tak lewat. Orang musyrik pun tak boleh tawaf di Baitullah, di Mekah, di Kaabah dah. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tak boleh. Hadas besar dan kecil tak boleh. Dia macam semaya juga tawaf ni dah. Yang ketiganya, suci pakaian, badan dan tempat tawaf. Kerana tawaf sama dengan solat. Tawaf tu serupa dengan solat, jadi kena suci pakaian, badan, tempat tawaf. Suci dari hadas macam ni kita bicara dah, macam semaya dah. Kalau seorang berhadas atau bernajis, baik di tubuhnya, di pakaiannya atau tempat tawafnya dengan najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan lah. Atau terbuka auratnya sedangkan ia mampu menutupnya. Ia mampu menutupnya dalam tawaf. Hendaklah ia bersuci dari hadas tersebut dan najis dan menutup auratnya. Dan kemudian meneruskan tawafnya. Sekalipun dengan sengaja. Jadi tidaklah putus teguh. Bukan macam semaya lah maksudnya. Sambung hak mana terbuka tu. Sama mula lah. Dan lagi lama waktunya terputus. Kalau lama waktu terputus lah. Kalau sementara ia terbuka sementara tu tutup selalu dah. Ada hadah pergi suci lalu. Teruskan tawafnya tidaklah batal terus lah. Kerana dalam tawaf tidak disyaratkan mualat. Seperti wuduk. Tidak mesti mualat. Tapi sunat baginya mualat teruslah. Bersama terus tawaf. Kerana disebabkan yang disebutkan di atas. Jadi kalau cuma undur sikit. Basuh sambung balik gitu je boleh lah gitu. Banyak najis di tempat tawaf itu sedang umum. Kerana itu dimaafkan najis yang sukar dihindarkan pada musim haji dan pada musim yang lainnya dengan syarat kalau tidak sengaja berjalan di atas najis itu dan salah satu dari najis pada kakinya yang basah. Kaki basah tu tidak najis ke apa. Dan cuma kira dimaafkan lah pasal sukar untuk elok di tempat yang ramai zahmah. Itu sesak dah. Dan kalau tidak mampu menutup aurat, hendaklah tawaf dengan terbuka auratnya. Dan tidak wajib mengulang kembali tawafnya. Kalau tak mampu, tak apa dia kata buka aurat. Kira ni lah, kata tak boleh sana ni. Wajib tawaf tu adalah perkara. Kalau boleh, dia kata, kalau boleh elok lah, tak dosa lah. Kalau kira wajib ni. Cuma tawaf tu masih sah lagi dah. Orang yang bertayamum dari kena najis yang tidak mampu mendapatkan air boleh mengerjakan tawaf rukun agar dapat bertahalul. Kemudian apabila kembali ke Mekah wajib mengulangi lagi tawafnya. Kalau tak boleh nak elok dah. Tak ada air semaya ke tayamum. Kalau patut kalau kena najis ke biarkan gitu. Sudah rukun tawaf rukun dulu, tawaf ifadah. Kembali ke Mekah mula, ulai semula tawaf dia masa lain pasal nak pergi ulai-ulai tu payah kan. Ni kita kena banyak perkara lah. Maaf dah. Najis yang dimaafkan lebih banyak lah. Kalau betul najis dah. Tak buruk ke apa dah. Kalau tak jelas tak. Ada berok orang tengah jalan tahu dah. Tapi lah ni bersih. Lah ni bukan apa zaman dulu. Dulu memang lah banyak. Najis-najis lah. Zaman lah ni ada orang togah. Ada macam-macam lah. Jadi cepat bersih dah. Lepas tu, wajib tawaf yang keempatnya, yang hendaknya tawaf itu mengelilingi Baitullah. Dan Baitullah dijadikan pada sebelah kirinya dan berjalan ke arah depan lah. Tak boleh dia ada sebelah kanan, sebelah kiri dah. Kalau Baitullah berada di sebelah kanan dan berjalan ke depan atau ke belakang, atau Kaabah berada di depan atau di belakangnya, atau ia berjalan ke arah samping, atau Kaabah berada di sebelah kiri namun ia berjalan ke arah belakang, maka dalam 5 contoh ini tidaklah sah tawafnya kerana menyalahi cara telah ditetapkan syarak. Jadi tak boleh. Dia kena betul-betul kiri. Lepas tegak ke depan lah. Tak boleh style belakang. Jalan mundur ke apa tak boleh lah. Dia mesti jalan. Style. Betul-betul alik kiri. Cara tu lah. Tak boleh pusing kot terbalik ke apa. Mesti cara tu lah. Kiri ke arah kiblat lah.
Kalau Kaabah berada di sebelah kiri dan berjalan ke arah depan menuju ke arah Hajar Aswad, maka tidak ada bezanya dengan orang berjalan kaki dalam posisi biasa dah. Atau berjalan yang kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas, atau berjalan merangkak, atau dengan cara berkisut, atau dengan bertiarap, atau bertelentang, sekalipun dapat berjalan seperti biasa, maka sahlah tawafnya dalam 6 bentuk ini. Macam-macam ibu contoh orang hak cacat, orang jalan pelik-pelik dah. Yang pentingnya dia alik kiri ni. Kalau jalan kaki duduk tangan duduk bawah, kaki duduk atas. Kiri dia duduk kiri, tangan kiri dia duduk alah ke kiblat, dan dia jalan ke depan, tak boleh lah, sah lah. Yang pentingnya duduk alik kiri, alik kiri, petang kiri dah, alik kiri tu kiblat dah, ataupun Kaabah dah. Ketahuilah memadai berjalan dengan kepala dan kaki ke atas seperti yang terangkan dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Dah. Kalau ada lah. Ada orang ramai tu orang cacat aku jenis kaki jalan tangan dah. Nama Syekh Khatib Syarbini menulis dalam kitabnya Mughni Muhtaj mengatakan cara seperti itu tidaklah memadai kerana tawaf dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas menuju pintu Kaabah dan mengirikan Kaabah seperti itu tidak akan terjadi kecuali berjalan mundur. Ini pendapat dia lah, boleh jalan dah. Kalau kita tengok tu kaki, ya tangan dia pergi dah, boleh pergi dah. Kita kira ambil pendapat ramai-ramai lah, tak payah ambil Syekh Khatib Syarbini sini. Kalau menghadap ke Kaabah disebabkan membaca doa atau kerana memperbuat sesuatu yang lain, maka jangan langsung berjalan terkecuali sudah kembali mengirikan Kaabah. Kalau menghadap kiri, menghadap ke kiblat, jadi dia tak boleh jalan masa tu dah. Doa lah. Dia doa menghadap kiblat tapi dia tak boleh gerak lah. Dia kena betul lah undur sikit ataupun sama tu. Disambung dengan menghadap kiri, bahu kiri tu baru dia boleh jalan dah. Gitulah. Kecuali sudah kembali mengirikan Kaabah sekalipun sebahagian tempatnya berdiri tidak dihitung tawafnya. Masa dia diri menghadap kiblat tu tak kira tawaf lah dah. Kira betul-betul ke kiri baru start tawaf dah. Itu wajib yang keempat lah saudara. Yang kelima, wajib yang kelima, syarat yang kelima atau wajib yang kelima. Syarat. Ni kadang-kadang kita tengok ni macam standard dah. Syarat ke, rukun ke, atau wajib ke. Ni bubuh. Jadi bubuh wajib. Tajuk tu bubuh wajib. Ya kadang-kadang standard dah. Mana so benar dah. Okey, syarat yang kelima hendaklah tawaf dimulai dari Hajar Aswad, maka tidak terhitung tawaf kalau dimulai dari bahagian lain. Dia start Hajar Aswad dah. Sekalipun kerana lupa sekalipun dah. Ni ada lain ke apa lah, comel dah. Jadi kita nak start situ lah. Kerana itu ia harus kembali lagi ke Hajar Aswad dan dari sanalah ia mulai tawafnya. Dia start dengan Hajar Aswad. Yang keenam, syarat yang keenam, wajib yang keenam ni tempat dia memulai tawaf bertepatan dengan Hajar Aswad atau sebahagian dari Hajar Aswad. Dan ketika berniat, sisi kirinya bertentangan dengan Kaabah. Sekira tidak lebih maju sisi kirinya dari Hajar Aswad. Maksudnya undur sikit, tak sampai lepas lain tu lah. Tepat atas lain betul lah. Maka kalau tidak bertepatan dengan Hajar Aswad atau sebahagian sisi kirinya, umpamanya sebahagian sisi kirinya melewati Hajar Aswad, mendekati ke pintu Kaabah, atau meletakkan niat lebih dahulu dan bertepatan sisinya ke Hajar Aswad, atau terlambat, maka tidaklah sah tawafnya. Betul-betul lah, kena atas betul atas lain tu dah. Niat tu betul-betul Hajar Aswad dah. Start situ lebih kurang lah. Maksudnya kita nak start sini tu niat lah lebih kurang. Ni nak jangan. Yang pentingnya kena sebelum ataupun atas tagar gitulah dah. Sebelum sikit ataupun atas tagar dah. Wajib menyertakan niat pada tawaf yang wajib ketika sisi kirinya berbetulan dengan Hajar Aswad. Tapi ada lah dalam niat di hati ni masa betul balik kiri bahu dia tu Hajar Aswad dah. Dan yang paling afdal meletakkan sisi kiri berbetulan dengan Hajar Aswad ketika melintasi dari arah Ruknul Yamani menghadap ke arah kiblat, sekira-kira bahu kanan bertepatan dengan Hajar Aswad. Kemudian berniat tawaf lalu berjalan ke arah kanannya. Sedangkan yang menghadap Hajar Aswad sampai melalui Hajar Aswad, maka barulah Kaabah diletakkan pada sisi kiri pada saat bertepatan dengan Hajar Aswad. Jadi memula tu berjalan daripada kanan ke kiri dah. Jadi masa tu memula Hajar Aswad dah kanan dia lagi, lepas tu baru dia start jalan dah kiri ni. Cara jalan maksudnya start daripada kanan ke kiri, lepas tu baru pergi jalan
ke kanan lah, iaitu barulah dari kiri ke Hajar Aswad ni. Kalau Kaabah pada sebelah kirinya pada awal tawafnya, lalu berputar menghadap Hajar Aswad ni seperti ini, diperbolehkan namun tidak memperolehi fadilah. Boleh juga kata dah. Kurang sikit dah. Tidak boleh menghadap Kaabah dalam tawaf, terkecuali pada tempat ini, iaitu sunat pada awal tawaf, pada putaran pertama saja dah. Memula start dah. Dan tidak boleh diperbolehkan pada putaran berikutnya. Tak boleh lah menghadap ke kiblat terus ke kiri semua dah. Dan sungguhnya tidak mengerjakan seperti ini terkecuali apabila tempat tawaf itu tidak sesak dan orang banyak, tidak sifat dari orang banyak agar tidak mengganggu orang lain. Kalau nak berhenti kau nak apa-apa, ceritanya sebelum orang sesak, dia sesak kena ikut kiri semua lah. Bahu dak kiri semua lah. Tak usah nak menghadap kiblat walaupun doa dah. Jadi dimaksudkan dengan sisi kiri seperti diterangkan di atas ialah sisi yang bertepatan dengannya, iaitu bahu kiri. Bukan yang di bawah bahu kanan. Kalau bahu kiri tidak bertepatan dengan Hajar Aswad tetapi di sisi kiri yang berada di bawah bahu dengan Kaabah, maka tawafnya tidak memadai. Yang pentingnya bahu balik kiri. Yang pentingnya bahu tu dia menghadap ke kiri Kaabah dah. Kiri tu bahu kiri tu menghadap Kaabah dah. Okay, syarat yang ketujuh ni, wajib yang ketujuh ni, syarat ketujuh, hendaknya tawaf itu 7 putaran. Dengan yakin, sekalipun dilaksanakan dalam waktu karahah, waktu yang dilarang lah. Dan dengan kenderaan tanpa uzur dah. Walaupun tak bolehnya jalan kaki, tapi tanpa uzur, naik kenderaan pun boleh lagi dah. Jadi yang penting 7 kali lah. Kalau kurang dari 7 kali, 7 putaran, maka tawafnya tidaklah sah. Dan kalau ragu tentang bilangan putaran, apakah sudah 7 atau kurang, maka wajiblah ditetapkan menurut jumlah yang diyakinkan. Kalau dia waswah nak 7 kena ambil 6 lah, gitulah. Dan kalau kurang seputaran, maka ditambah lagi seputaran seperti yang berlaku tentang jumlah rakaat dalam solat. Macam kita dalam solat lah. Kalau kita rasa 3 ke 4 rakaat, kena ambil 3 gitu dah. Dan untuk memantapkan keyakinan tentang jumlah putaran, ia bolehlah menerima keterangan dari orang yang dapat dipercayainya. Siapa-siapa dipercaya, orang sebelah dia ke orang apa, ke ramai-ramai tu, tanya berapa kali putaran dah. Dia amat 7 percaya kat, boleh lah percaya dah. Tapi kalau ada orang yang memberitahukan bahawa jumlah putaran tawafnya sudah 7 kali, namun ia tidak menerima berita itu, ia tak percaya mana dah. Sekalipun yang memberitahukan itu cukup banyak, kerana keyakinan dan dirinya yang diutamakan. Salah aku ramai, tanya je, saya berapa kali putaran dah? Orang lain 7 lah ke apa kau ya. Tapi tetap tak yakin tetap tak yakin, dia kena ikut bawah dia lah. Senang tak, kena tambah lagi. Gitulah keadaan ni. Walaupun ramai orang rakyat kan. Tapi dia kata kadang-kadang ego lah dah. Kadang-kadang ego juga setengah orang tu. Dah dia kata dia bersih hati je, tapi orang tegur kan nyetok, lepas tu dia nak beki, tak boleh nak tarik balik benda hak yang salah. Gitu juga ni. Kadang setengah-setengah orang ni masalah utama tu ego pula dah. Dia berasa dia alimna, ilmu hebat. Oh, tak boleh tegur sikit, tak boleh berbeza dengan orang dah. Gitulah. Lepas tu tujuh yang rendah ke 8 dah kita ni. Yang ke-8 dah. Syarat yang ke-8 ataupun wajib yang ke-8 tu, hendaklah tawaf itu dikerjakan dalam masjid dan di luar Kaabah. Serta di luar Syazarwan dan Hajar Aswad lah. Ada tempat yang kata apa? Tempat luar lah, bukan dalam Kaabah gitulah. Kerana Allah SWT berfirman, wal yatawafu bil baitul atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 29. Ayat Quran terakhir suruh tawaf Baitul Atiq, iaitu tawaf Kaabah. Bukan musim yang dalam, tapi tawaf Kaabah. Jadi masukkan dengan tawaf di luar Baitullah, sekira-kira tidak ada suatu bahagian dari tubuh masuk ke dalamnya dah. Biasa berlaku dia panggil apa? Ada ke tempat rukun yang mana? Syazarwan dia panggil dah. Tempat mana hak boleh masuk celah dah. Hiji Ismail dia panggil dah. Jadi jangan masuk dalam itu lah dah. Hak luar tak apalah. Jangan masuk dalam Hijaz Ismail itu, tak jadi tawaf dia dah masuk dalam Kaabah dah.
Dan kalau sebahagian tubuh termasuk dalam Kaabah, bukanlah dinamakan tawaf di luar Kaabah. Syahzarwan ialah sebahagian dari dinding Baitullah yang paling luar yang ditinggalkan oleh Ibnu Jabir, yang merupakan pondasi dinding Baitullah yang bersambung dengan tempat tawaf sebagai penopang bangunan itu. Dan ukuran yang paling luar ialah 2.2/3 hasta yang dibuat daripada batu mama agar orang yang awam tidak tawaf di atasnya. Dan Syahzarwan itu terletak di arah Yaman dan barat. Syekh Ibn Hajar menyatakan juga pada arah pintu Kaabah. Yang kawah rapak ni Kaabah lah, ada kawasan-kawasan itu juga sebahagian daripada binaan Kaabah asalnya. Sebagian ulama mengatakan Syahzarwan bukan di rukun Yamani. Kerana letaknya di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Namun pendapat ini tidak dapatlah diterima kerana dinding Baitullah dibangun di atas pondasi Ibrahim. Ia terletak di dalam tanah yang ukurannya tidak menyebabkan lebih kecil sesudah di atas tanah. Serupalah ya dulu daripada ni. Inilah yang dimaksudkan dengan Syahzarwan yang terdapat pada setiap sudut yang bersambung sampailah rukun Yamani dan Hajar Aswad. Seperti yang terangkat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya yang bernama Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhajul Talibin. Gitu ni. Adapun Hijr Ismail yang terletak di antara kedua hujung dinding dan rukun Syami itu terbuka dan jarak antara dinding Hijr dan dinding Kaabah sekitar 6 atau 7 hasta dah. Jarak dia 6 atau 7 hasta dah. Kuasa ni dikira kuasa Kaabah lagi ni. Jadi tak boleh malu kat tu dah. Kalau seorang yang tawaf berjalan di atas Syahzarwan, atas biga dinding atau Kaabah tu, atau disentuhnya dengannya, sentuhlah Kaabah ni. Lenyang masuk tawaf sentuh Kaabah ni. Tangannya di dinding Kaabah sentuh atau termasuk sebahagian tubuhnya atau pakaiannya ke dalam udara di atas Syahzarwan ke atas ni. Sekalipun tidak menyentuh dindingnya, atau diletakkan tangannya ke dinding Hijr Ismail Hijr itu ada dinding itu dan dia kejamuh dah. Seperti terbuat oleh sebahagian orang yang awam atau masuk ke tempat yang terbuka antara hujung dinding dan rukun Yamani. Ada kan Hijr Ismail itu tengah tu buat bulat itu dah masuk dalam tu dah. Kemudian keluar lagi ke tempat yang terbuka tidaklah sah tawafnya, tak jadi tawafnya seperti yang terangkan di atas. Kerana Nabi dan para khalifahnya selalu tawaf di luar Baitullah dan di luar Hijr Ismail itu, Hijr itu luar dah. Kerana itu wajiblah mengikuti jejak mereka sekalipun ada pendapat yang mengatakan dinding Hijr bukan termasuk bahagian Baitullah. Ada kata pendapat itu bukan Baitullah nah. Kerana kebanyakan perbuatan keji itu termasuk ta'abbudi. Jadi kita tak usah kecek banyaklah, tak usah mikir lebih. Kita buat macam sahabat dan Nabi buat. Nabi buat dan sahabat buat, iaitu di luar daripada Hijr Ismail dah. Asal ada kata dalam Kaabah lagi, kalau ikut pendapat dari Kaabah kan tak sah lah. Dia lalu ikut celah tu dah. Sesungguhnya bagi yang mengucup ataupun cium Hajar Aswad di dalam tawafnya hendaklah meletakkan kedua kakinya dan tidak melangkah sebelum berdiri tegak kerana sebahagian tubuhnya pada saat mengucup Hajar Aswad berada di udara Baitullah. Dan kalau ia berjalan sebelum berdiri tegak maka tawafnya batal dan tidaklah dianggap tawaf baginya. Dan seperti itu juga yang berlaku bagi orang yang istilam di rukun Yamani. Kalau dia jamah rukun Yamani ataupun Hajar Aswad, cium ni Hajar Aswad saja dah, rukun Yamani sentuh saja istilam dia. Jadi kalau dah dia buat gitu siapa ke tidak menghadap ke kiri lah Kaabah dah. Jadi dia kena tegak dan kena macam undur sikit lah biar masuk. Pasal dia tidak kira tu, dia tidak dalam keadaan tawaf lah. Kalau dia betul cium Hajar Aswad dah, tak molek, sudah tawaf dulu lah baru nak cium, kita kata dah. Sunat tawaf sangat banyak. Yang di antaranya hendaklah tawaf itu berjalan kaki sekalipun perempuan. Kerana mengikuti cara tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawaf tu jalan kaki lah molek dah. Tu Nabi buat dah. Tapi ada Nabi naik unta dah nak tunjuk cara dah. Kalau tawaf dengan berkenderaan tanpa uzur tentunya bertentangan dengan keutamaan, dan tawaf dengan berkasut hukumnya makruh. Sunat tawaf tidak memakai sepatu sandal atau sandal. Dan sunat tidak menyingkatkan langkah demi untuk perbanyakkan pahalanya. Tidak memanjangkan langkah lah, pendek langkah, banyak pahala sikit dan gitu lah, kurang dah.
Sunat istilam di Hajar Aswad, yakni menghadapkan telapak tangannya ke arah Hajar Aswad pada permulaan tawaf. Kalau tak boleh juga rapat agak istilah ni buat syarat, awak syarat macam kita sentuh nambah dia dah. Mengecup ataupun mencium dah Hajar Aswad tanpa mengeluarkan suara. Nah. Atau meletakkan dahi pada Hajar Aswad. Dan 3 macam ini disunatkan dikerjakan 3 kali dah. Masa tawaf 3 kali boleh buat dah. Dan terafdal istilam itu dikerjakan 3 kali berturut-turut. Kalau tak boleh rapat, istilam tu buat syarat lah. 3 kali dah. Kemudian mengecup 3 kali dah. Cium lah 3 kali berturut-turut. Dan kemudian meletakkan dahi 3 kali berturut-turut. Ni kalau dia lah. Tidak disunatkan perbuat semua yang disebutkan di atas bagi wanita dan khusus. Terkecuali tempat tawaf itu lengan dari kaum lelaki. Kalau tidak mampu mengecup dan meletakkan dahi pada Hajar Aswad, maka cukup hanya meletakkan dahi. Kalau tak boleh cium, tak dahi saja. Dan kalau tidak mampu letakkan dahi, maka cukup istilam saja dah. Jamuh saja. Atau tak boleh juga, lambai saja dah. Seperti yang terangkan dalam bentuk pertama atau istilam dengan mengucup, seperti yang terangkan dalam bentuk kedua dah. Dan kalau juga tidak dapat istilam dengan tangan, maka cukuplah istilam dengan apa sahaja, umpamanya dengan kayu yang ada pada tangan, kemudian dikucupnya tangan atau kayu yang ada pada tangan. Kalau tak boleh jamuh, nak jamuh cium tu, kena guna syarat lah, guna kayu ke apa dah. Kalau tidak mampu istilam dengan tangan atau dengan sesuatu yang lain, hendaklah ia mengisyaratkan dengan tangannya kepada Hajar Aswad. Kalau tak boleh juga, buat isyarat saja seolah dia sentuh dah. Dan kalau tidak mampu dengan tangan kanan, maka dengan tangan kiri pun tak apa dah. Dan kalau tidak mampu dengan tangan, maka dapatlah dilakukan dengan apa sahaja yang ada pada tangan kanan. Dan kalau tidak mampu, maka boleh dengan apa sahaja yang ada pada tangan kiri. Kemudian dikucupnya apa sahaja yang dipergunakannya untuk mengisyaratkan Hajar Aswad. Kerana seperti itu mengikut praktik Nabi SAW, makruh mengisyaratkan dengan mulut pada setiap kali mengecup, kerana rupa mulut pada saat itu kurang baik. Ya, isyarat dengan mulut, masa guna tangan dulu dah, jangan terus mulut lalu cium dah. Sunat melakukan yang 3 macam itu pada setiap kali putaran, dan pada putaran yang ganjil lebih muakkad lagi, mulai dari putaran pertama sampai ke 7 dah. 1, 3, 5, 7 dah. Nah, ataupun 3 kali dah. Sunat istilam merupakan rukun yang mani dan tidak sunat mengucupnya dah. Istilam ni sepada jamuh dah. Kata jamuh enggak nambah gitu dah. Istilam itu dengan tangan kanan, dan kalau tidak mampu boleh dengan tangan kiri, dan kalau tidak mampu boleh dengan apa sahaja ada pada tangan kanan, dan kalau tidak mampu boleh dengan apa sahaja ada pada tangan kiri. Kemudian dikucup apa sahaja dipergunakan untuk istilam, baik dengan tangan maupun dengan yang lainnya, tokak ke apa ke. Kalau tidak mampu istilam dengan tangan, maka bolehlah dengan apa sahaja yang ada pada tangan yang diisyaratkan ke rukun yang mani dengan tangan kanan. Dan kalau tidak mampu boleh juga dengan tangan kiri. Dan kalau tidak mampu, bolehlah dengan apa sahaja yang ada pada tangan kanan. Dari kalau tidak ada, boleh dengan apa sahaja ada pada tangan kiri. Kemudian dikucupnya sesuatu yang dipergunakannya untuk memberikan isyarat. Kalau tak dia ikut, buat syarat lah ni. Syarat. Tidak sunat istilam dengan mengucup 2 rukun selain dari Hajar Aswad. Kerana, selain Hajar Aswad dengan rukun yang mana dah. Kerana, kalau gitulah. Kalau kucup ni hanya Hajar Aswad, kata dah. Jamuh ni baru tu dah, rukun yang mana. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, namun hukum istilam dan mengucup selain dari Hajar Aswad dan rukun yang mana, mubah saja. Dia kata hukum mubah, tapi kalau jadi satu iktikad kata sunat, jadi tak molek juga dah. Sunat membaca zikir dan doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat. Dan sunat membaca yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dengan suara yang perlahan pada awal tawaf yang bunyinya. Ini baca kalau kita memula tawaf. Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnat nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh baca dia. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Besar. Ya Allah, kerana beriman kepadamu, kerana percaya kepada kitabmu, kerana menunaikan janjimu, dan kerana mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dah.
sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wallahu akbar. Allahumma inna bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni kita baca masa mula start tawaf dah. Dan sunat berdoa di depan Kaabah. Lepas sudah kau apa doa kat depan Kaabah dengan membaca Allahumma inna hadzal baita ataupun sebelum start ni. Allahumma inna hadzal baita baituka wal haram haramuka wal amna amnuka wa hadza maqamul aizi bika minan nar. Ya Allah, bahawa baik rumah ni adalah baikmu, rumahmu dah. Haram ini adalah harammu dah. Aman ini adalah amanmu dan inilah tempat yang orang yang berlindung kepadamu dari api neraka. Di antara rukun yang mani dan Hajar Aswad dibaca dah. Bila-bila lalu ke rukun yang mani, gerak nak sampai ke Hajar Aswad tu baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma akni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif ala kulli ghaibatin li bi khairin. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami dunia ini kebaikan dan berikanlah pula di akhirat kebaikan. Dan hindarkanlah kami dari api neraka wa qina azaban nar. Allahumma akni'ni Allahumma akni'ni. Ya Allah, jadikanlah rasa cukup dengan apa yang kau berikan dah. Allahumma akni'ni bima razaqtani dah. Jadikanlah rasa cukup dengan apa yang kau berikan dan berikanlah aku barakah padanya. Dan gantilah segala yang hilang daripada aku dengan yang lebih baik lagi. Ini contoh baca masa lalu antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sunat menghubungkan doa apa sahaja yang diinginkan tentang doa yang diperbolehkan. Jadi kita boleh doa gapo-gapo pun semasa tawaf ni. Apa yang doa yang boleh diperbolehkan. Baik yang berhubungan dengan dunia sekalipun. Maupun dengan akhirat. Nama yang afdal yang menghimpunkan kedua-duanya. Dunia dan akhirat. Kebaikan dunia akhirat kita doa lah. Paling mudah Rabbana atina lah. Kalau tak kerti juga pakai Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Boleh waktu lah 7 kali pun dah. Gitulah. Mudah sikit bagi kita kapur orang awal ni daripada baca doa panjang-panjang pada ni dah lah. Gitulah kalau kita ustaz kita ngapa rejeng apa tu lah kira dah. Kalau nak baca buku memang tak ada lah. Ramai-ramai tepuk orang dah. Tak boleh tengok buku dah. Membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat lebih afdal dalam tawaf dari membaca Quran sekalipun. Quran ni molek tapi lebih afdal lagi baca doa Nabi bacalah masa tawaf. Membaca Quran lebih afdal daripada membaca doa yang tidak pernah dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat kerana Al-Quran adalah zikir yang lebih baik bagi Allah. Kalau zikir lain tu baik Quran pula, baik baca Quran pula dah daripada baca zikir lain ketika khutbah. Gitulah dah. Diterangkan dalam hadis Qudusi Allah Ta'ala firman man syaghalani zikri an mas'alati u'tihi afdala ma'u'tis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk mengingati aku dan meminta kepadaku dah. Sibuk mengingati aku dari meminta kepadaku dah. Dia kurang doa baca Quran apa zikir kuat nescayalah aku beri yang lebih baik dari yang aku beri kepada orang yang meminta-minta dah. Kadang-kadang Allah beri lebih baik kepada orang yang sibuk tak ada nak doa. Kerana sibuk dengan zikir puji Allah ke ataupun baca Quran. Dah menyebabkan dia ni lebih Allah beri. Dia tak minta pun Allah tahu kehendak dia. Allah akan berilah juga dah. Hadis ni sahih dia kata hadis sahih. Dan sunat bagi lelaki ramal berjalan lagi-lagi anak lah. Bukan lagi sungguh tu lagi orang anak pada 3 putaran pertama lah. Yang dimaksudkan dengan ramal ialah mempercepatkan jalan dan memendekkan langkah serta menggerakkan bahu. Maksudnya lompatlah sikit. Sekira-kira cepatnya antara lari dan berjalan biasa dengan tidak melompat-lompat dan tidak lari lah. Tidak sampai tahap lagi dah. Nampak macam nak lari tapi tidak sampai tahap lagi dah. Dan berjalan dengan perlahan pada putaran yang keempat. Ketiga tu laju, keempat tu start perlahan dan seterusnya lah. 4, 5, 6, 7 tu perlahan. Kerana mengikuti Nabi SAW sebab ramal ini kerana orang musyrik menuduh bahawa rombongan Nabi yang datang ke Mekah pada tahun 7 Hijrah untuk mengerjakan umrah dikatakan menderita penyakit.
Yang artinya kerana sakit dia dapat memerangi orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW memerintah kepada sahabat untuk melakukan ramal agar orang musyrik melihat bahawa mereka masih kuat dan mampu memerangi mereka. Tunjuk debel lah kita kata. Asal-asal gitu tapi disyaratkan terus-menerus. Ada perkara tu Nabi buat tu sebabnya ada sebab tertentu dah. Tapi apabila pada umatnya dia terus bersambung lah. Kendati pun walaupun sebab ramal itu sekarang sudahlah hilang. Tadi menunjukkan kafir dia sebenarnya. Namun saat sunat mengerjakannya sekalipun sebabnya sudah hilang agar orang yang tawaf ingat bahawa lemahnya orang Islam di Mekah pada saat itu dan ingat akan nikmat Islam yang memberikan kekuatan kepada mereka membebaskan kota suci Mekah dari tangan orang musyrik untuk selama-lamanya. Jadi kita ni ingat peristiwa Nabi, nak suruh rasa bersyukur, dia ingat susahnya payah Nabi. Dalam perjuangan Islam dia untuk menegakkan Islam sampai kena tunjuk gagah ni debel kau kafir, takut niat kau kafir dah. Jadi kita ingat peristiwa tu dan bersyukur sehingga kita terbebas dari upacara syirik. Di Kaabah ni rumah Allah tapi dia jadi syirik, berat lagi dia tempat lain lah. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kerana kita boleh buat ibadah haji dengan comel dengan baik, dengan umrah dengan comel dengan baik kerana tidak ada unsur syirik lagi dah. Tidak disunatkan ramal terkecuali dalam tawaf yang diiringi dengan sa'i, baik dalam haji maupun dalam umrah, sekalipun bagi orang Mekah. Jadi nak ramal-ramal ni bukanlah kata tawaf, kata tawaf itu masjid tu dah. Tawaf betul-betul yang ada sa'i lah, umrah lah paling kurang dah. Lepas tu tawaf. Alah tawaf haji ke apa dah, barulah boleh kita moleknya kita ramal tu 3 kali memula tu lari-lari anak dah. Tapi kalau kita tawaf biasa, tawaf tu masjid dah. Bagi orang yang tidak solat tahiyatul masjid, yang sepatutnya dia kena tawaf lah sebagai tahiyatul masjid dah. Memang tu nama moleknya, tapi kalau ramadah tak nak kan dah. Kalau dikerjakan ramal dalam tawaf qudum dan setelah itu dikerjakan lagi sa'i, tidaklah lagi dikerjakan ramal dalam tawaf ifadah. Kerana sa'i pada saat itu tidak lagi tuntut. Jadi dia pergi mula tawaf qudum tu dia ramal dah. Setelah itu kerja sa'i dah. Lepas tu dalam tawaf ifadah tak perlu lagi lah dia. Tawaf ifadah tak perlu dia ramal lagi dah. Kerana masa tu sa'i tak ada dah. Dan juga tidak dikerjakan ramal dalam tawaf wada' kerana tidak diperintahkan merunjukkan sa'i sudah tawaf wada'. Tawaf wada' pun tidak perlu sa'i juga dah. Dia hanya tawaf wada' pakai klik lah dah. Makruh meninggalkan ramal dan kalau tinggalkan dalam 3 putaran pertama janganlah dia qada dalam putaran yang keempat. Tak boleh qada dah. Kena buat 3 pertama saja. Kerana dalam putaran keempat dan putaran yang berikutnya disunatkan berjalan biasa saja dah. Dan janganlah diubah-ubah, tak boleh ubahlah punah agama dah. Ini dikiaskan dengan orang yang membaca dengan suara nyaring, maka apabila tertinggal pada kedua rakaat yang pertama, maka tidaklah diqada dalam rakaat yang berikutnya. Kalau mari rakaat 3 ke 4 dah. Rakaat pertama kedua baca derah ni tak boleh hanya baca 3 rakaat 3 4 derah dah. Dan jika ditinggalkan ramal dalam tawaf qudum yang sa'inya dikerjakan, kemudian jangan diqada lagi dalam tawaf rukun, tak boleh qada lah. Dia kira 3 tawaf tu saja dah. Tawaf lain tak boleh nak agak pada tawaf yang lain. Sunat bagi lelaki ittiba'. Ittiba' ni dalam tawaf jadi iringi dengan sa'i dah. Ittiba' ni ada kata tawaf qudum saja. Tapi dia kata mazhab kita ni kira ittiba' ni dalam tawaf yang kita pakai itulah ada sa'i dah. Yang kita pakai baju putih ni, kain putih, selimut putih ni, selendang putih. Dan sunat pada sepanjang sa'i yang dimulai dari Safa sampai ke Marwah. Dah. Ittiba' juga dah. Kerana mengikuti Nabi SAW dalam tawaf dan sa'i. Dikiaskan dengan tawaf. Dah. Maka makruh meninggalkan ittiba'. Jadi mulai ittiba' lah kalau pakai tu masa tawaf dan sa'i. Ada khilaf lah, ada mazhab lah itu kata masa tawaf qudum saja dah. Ada kata boleh berlaku situ mazhab kita ni boleh lah selagi ada sa'i. Tapi kalau tawaf rukun ifadah dia tak ada sa'i tu tak sunat lah. Ramal pun tak sunat, ittiba' pun tak sunat pasal pakai biasa boleh masa tu lah. Jadi masukkan dengan ittiba' menjadikan pertengahan selendangnya di bawah ketiak dan di atas bahu kanan dibuka. Bahu kanan dibuka lah. Dan letakkan kedua hujung selendang di atas bahu kiri dia. Bahu kiri hak
pergi ngadap ke arah kiblat sebelah kiri tu, tutup dah, hak kanan tu buka dah. Dan tidak disunatkan itibak dalam tawaf yang tidak disunatkan dalamnya ramal. Dan tidak sunat itibak dalam solat sunat tawaf, tapi makruh itibak dalam solat. Solat kita ingat dah. Itibak ni masa tawaf, masa sa'i, bukanlah masa semaya. Ni masa orang qomat semaya ni buka bagi bahu dah. Makruh tu yang ada mazhab berat-berat kata tak sah lah buka bahu ni dah. Jadi kita kena kira tutup dah bahu tu masa nak semaya dah, masa tawaf dah kita buka bahu kanan ni. Maka itibak dihentikan ketika hendak mendirikan solat. Masa nak solat agak kena tutup dah bahu tu. Dan dikembalikan lagi ke dikala hendak mengerjakan sa'i dah. Sa'i buka pula bahu dah. Balik kanan dah. Tidak disunatkan itibak bagi perempuan dan juga tidak disunatkan ramal. Otin ni tak ada. Ramal pun tak ada. Itibak pun tak ada lah. Dia tutup aurat belakang dan dia ni tak perlulah unggah pada 3 kali pertama dah. Sunat bagi lelaki tawaf mendekat ke Baitullah kerana mengambil berkah. Sebab Baitullah itulah yang tuju dah. Maksud utama Allah lah. Dan dengan cara itu akan memudahkan istilam dan mengucap hajat aswad kalau boleh. Ni. Kalau orang amal, nak guna ni. Sehingga tidak mengganggu orang lain dan juga ia pun tidak terganggu oleh kerumunan orang-orang tawaf. Dan kalau yang seperti itu di atas terjadi, maka sunat menjauh dari Baitullah. Molek jauh pula kalau siapa bala sigo orang. Kalau dia nak hajat aswad sigo orang dak boleh dosa pula dia. Gitulah dah. Okey, lepas tu dan terkecuali pada permulaan tawaf disunatkan mendekat ke Baitullah kerana hendak istilam, sekalipun penuh sesak dia. Start tawaf, sebelum start tawaf tu boleh kata nak. Dan dalam keadaan ini hendaklah ia melihara diri agar janganlah menyakiti orang lain dan jangan pula disakiti oleh orang lain. Sunat bagi perempuan dan khunsa menjauh dari Baitullah. Kalau terdapat lelaki yang masih tawaf, sekira-kira tidak akan tercampur lelaki dan perempuan lah. Itu matlamatnya kita tahu lah ibadah kita ni. Campur gaul tina jatuh dah. Dan kalau suka mengerjakan ramal ni, lari-lari anak pada 3 putaran pertama, sedangkan ia dekat dengan Baitullah, kerana sesaknya manusia, umpamanya tidak diharapkan mendapatkan tempat yang agak lapang dekat Baitullah, maka hendaknya ia menjauh dari Baitullah ni, agar dapat melaksanakan ramal. Yang pentingnya ramal, lebih penting. Kerana itu erat hubungannya dengan ibadah, sedangkan dekat dengan Baitullah hanya berhubungan dengan tempat ibadah saja. Ibadah, matlamat ibadah yang asal tu ialah ramal. Tempat ibadah tu comel yang terbaik kalau boleh kata oleh nak kan, iaitu sentuh Hajarul Aswad atau cium Hajarul Aswad. Dalam kaedah diterangkan bahawa berhubungan dengan ibadah lebih utama daripada berkat tempat kau gapo dia. Dan dari yang berhubungan dengan tempatnya lebih utama ibadah itu sendiri dia. Tapi seperti itu berlaku kalau tidak ditakutkan tersentuh dengan perempuan lah. Dan jika takut tersentuh dengan perempuan, maka hendaklah dekat ke Baitullah dengan tidak mengerjakan ramal sekalipun lah. Dan kalau dia rapat tak boleh nak ramal. Orang rapat tokoh-tokoh tak boleh nak unggah-unggah dah. Unggah sikit tak boleh dah. Jadi kalau dah siapa kau duduk jauh ni, ramal hotel ni, satu hotel ni, kata lebih baik. Duduk rapat nak Kaabah gitulah. Masa kita ni batal lah semayan. Batal lah tawaf. Kalau oleh semula ada kalau setuh nak hotel ni nak. Itu hak asal lah. Tapi majlis fatwa tempat kita ni haji ke apa ni, dia kiranya ambil semai kebal kau dah. Kalau pergi Mekah ni memanglah orang-orang tua sekalipun dia akan ajar semai kebal boleh tak satu hotel ni, satu isteri pun tidak batal semaya dah. Kan suka nak ambil semaya orang ramai. Sunat pada ketika itu menggerakkan tubuh bagi yang berjalan kaki dan menggerakkan kenderaan bagi yang berkenderaan lah. Sunat ketujuh putaran dikerjakan dengan mualat berturut-turut, yakni bersambung, agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan ulama kerana ada yang mengatakan wajib mualat. Jadi tak boleh berhenti lama dah. Maksudnya kalau ambil sembahyang mata apa tu buat lalulah. Kalau tak berhenti ambil sembahyang kat terus. Tak boleh berhenti rehat mata, nak guling mata dah. Sudah dah tujuh dah. Jangan waktu dua tawaf berhenti mata dah. Buat sudah sampai tujuh lalu dah. Dan makruh memisahkan satu putaran dengan yang lainnya tanpa adanya uzur. Kalau ketuk kau gapo tandah tu kan dah. Berbeza kalau memang ada uzur, maka tidaklah dimakruhkan. Dan di antara uzur sedang atau akan didirikan solat berjemaah. Tawaf semaya jemaah dikomakkan. Jadi kena berhentilah. Atau ada suatu hajat yang sangat mendesak seperti ingin buang air dah.
Makruh memutuskan tawaf yang wajib, demikian juga berlaku dalam sa'i kerana mengerjakan solat jenazah dan sunat rawatib. Jadi kalau kita nak sembahyang solat jenazah ke, solat rawatib ke, sampai kita berhenti muallak tawaf ni tak molek dah. Sembahyang Jumaat boleh lah, sembahyang Jumaat dah, ataupun nak pergi tandah. Sunat berniat pada tawaf haji atau tawaf umrah. Dah. Dan wajib dalam tawaf tidak dikaitkan dengan haji dan umrah. Tawaf wada' dan solat sunat yang dikerjakan selesai tawaf kerana mengikuti Nabi SAW. Dia kata sunat berniat, sebenarnya automatik. Kita nak buat tu, kita tahu nak buat apa tu niat dah. Dan solat sunat tawaf dapat dicakupi oleh solat yang lain seperti yang diterangkan dalam solat sunat ihram. Jadi kalau solat kita lepas sembahyang, lepas tawaf, betul qamat dah, tu sembahyang lah automatik. Jadi solat sunat tawaf tu dah. Dah. Jadi dia boleh tupai sembahyang macam solat hajat, solat istikharah ni. Tak usah dak biasa-biasa buat suku lah. Sembahyang hajat ko boleh sembahyang rawatib ko, sembahyang tahajud ko buat serentak saja. Pasal dia ni sebenarnya sembahyang nupai, bukan dia tu berdiri sendiri asal-asal dia ni sembahyang hajat ke istikharah ko gapo dah. Begitu solat ihram ko dia boleh untuk tupai. Solat tawaf, sunat tawaf ke lepas tawaf tu boleh tupai dengan solat-solat lain dah. Sunat dibaca dalam rakaat pertama sudah membaca Fatihah, membaca surah Al-Kafirun lah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua sudah membaca surah Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Terdapat tempat yang terafdal mengerjakan solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim dah. Di belakang makam Ibrahim sikit. Sudah itu dalam Kaabah. Sudah itu di bawah mizab. Pancuran ayat. Sudah itu di Hatim. Sudah itu di muka Kaabah. Sudah itu di Rukun Yamani. Sudah itu di tempat mana sahaja dalam ruangan masjid. Sudah itu di rumah Khadijah. Sudah itu di mana sahaja di kota Mekah. Sudah itu di tanah haram. Dan terakhir di tempat mana sahaja selain dari yang disebutkan di atasnya. Boleh berlaku lah. Lepas ke hotel, ke tawah gitu. Lepas ke hotel, tempat Mekah pun, hotel Mekah pun boleh juga ni. Tapi yang boleh buat lalu lah dia. Solat sunat tawaf tidak terhapus terkecuali dengan meninggal dunia dah. Kalau solat sunat tawaf tu lewat setahun tu pun boleh sembahyang lagi dah. Kalau solat sunat tawaf dikerjakan sudah tenggelam matahari sampai terbit matahari, maghrib lah dah. Sampai ke subuh. Hendaknya bacaannya dengan suara nyaring. Kalau waktu malam boleh baca suara nyaring lah. Jika ada mazhab kita sembahyang malam, sembahyang tahajud boleh baca kuat dah. Kalau tak ganggu orang tidur dah. Kalau tawaf dikerjakan berapa kali, maka demikian juga solat sunat tawafnya. Jadi kalau tawaf berapa kali, sekali 7 kali tawaf tu, sembahyang sunat tawaf dah. Kalau tawaf pula, sembahyang sunat tawaf pula dah. Tawaf yang dikerjakan berapa kali hanya dikerjakan satu kali solat, sunat tawaf diperbolehkan. Namun yang lebih afdal dikerjakan solat sunat tawaf itu setiap kali tawaf. Setiap 7 kali tawaf maksudnya dah. Kerana dianggap satu tawaf berakhir dengan berakhirnya putaran yang ke-7. Satu tawaf tu bukan maksudnya 7 kali putaran, 7 kali tawaf dah. 7 putaran itu bagus satu kali tawaf. Gitulah dah. Di antara sunat tawaf hendaklah yang tawaf mengerjakannya dengan terang. Hati selalu mengingati Allah dah. Hati dengan tenang dah. Tawaf tu dengan tenang dah. Lepas tu hati ingat Allah, berlaku sopan dan tidak berbicara dalam tawaf, terkecuali berbicara yang baik saja seperti mengajar orang yang jahil dan melakukan sujud tilawah dah. Tidak termasuk sujud syukur. Kerana tawaf sama seperti solat. Jadi sujud tilawah boleh baca, boleh masa tawaf. Sujud syukur tak boleh dah. Sujud syukur tak boleh masa tawaf. Kerana dia bukan sembahyang ikut mazhab kita lah. Dan orang yang sedang solat haram melakukan sujud syukur, kan itu tidak diperintahkan melakukan sujud syukur dan tawaf. Masa tawaf tu tak ada sujud syukur. Dan sujud syukur lepas tawaf sudah dah. Sunat mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam tawaf. Dan kalau tidak membaca doa, hendaknya kedua tangan diletakkan di bawah dada dah. Macam semaya jalan kalau boleh lah, kalau tak tepuk kat orang gebah ke dia dah. Makruh makan dan minum dalam tawaf. Dah. Boleh makan tak sah lagi tawaf tapi tak molek dah. Dan meletakkan tangan ke mulut. Dah, tak molek juga dah, makruh. Terkecuali kalau memang diperlukan. Makruh menjalin jari kedua tangan dan menggerak-gerakkannya dah. Jalin dua tangan gini ada tak? Lepas tu gerak-gerak dah. Makruh tawaf dengan menahan diri. Hendak buang air dah. Nak kecil berok juga dah. Tak khusyuk. Jadi tawaf dah. Atau pun sangat lapar tak boleh juga. Dan atau berbicara kecek.
banyak masa tawaf kerana menyalahi keutamaan terkecualilah perkataan yang baik. Kalau orang yang tidak berihram memikul orang yang berihram ni, orang yang tidak ihram haji, umrah ke apa ni, dia akad atas bahu dia. Sedangkan orang yang memikul belum mengerjakan tawaf untuk dirinya sendiri. Orang yang memikul, dia sendiri tak tawaf lagi dah. Dia tak boleh bawa ke orang. Maka tawafnya hanya berlaku untuk orang dipikul sajalah dah. Orang hak pikul saja dia. Pasal tak boleh nak tupai sekali dia. Dia tak boleh pikul yang ambil upah tu saja. Jadi dia tidak kira tawaf lagi dia. Kalau waktu melakukan tawaf, orang yang memikul telah melakukan yang merosakkan tawaf. Kalau waktu melakukan tawaf, orang yang memikul telah melakukan perkara yang merosakkan tawaf seperti yang terangkan dahulu, dan yang memikul berniat untuk mentawafkan orang yang dipikul atau tidak diniatkannya sama sekali, maka tawaf itu juga tidak dianggap untuk diri orang yang memikulnya. Jadi orang hak memikul orang tu, yang pikul orang lain, boleh ke orang hak kena pikul lah dah. Jadi dia tu kalau rosak ke apa ke, kira tak payah sekali lah, tak usah niat sekaligus lah. Dia kena niat, dia tu niat ke tak niat pun jadi untuk orang kena pikul dia. Kalau dia memikul orang berihram yang sudah mengerjakan tawaf untuk dirinya sendiri atau belum masuk waktu tawaf bagi orang yang tawaf untuk dirinya sendiri, maka tawafnya juga hanya berlaku untuk orang dipikul saja. Jadi kalau orang hak kena pikul, kena duduk atas gotu, atas katil usungnya itu, dikira lah. Dan yang memikul belum mengerjakan tawaf untuk dirinya, dan waktu tawafnya sudah masuk, maka dilihat kalau qasatnya bahawa tawaf itu untuk yang dipikul, maka tawaf itu untuk yang dipikul saja, orang yang ada atas tu lah. Tapi kalau qasatnya untuk dirinya sendiri atau untuk keduanya, maka tawafnya itu bagi yang memikul saja dah. Jadi kalau niat untuk dia tak jadi orang yang kena pikul dia. Gitu lebih kurang ni. Tapi ni khilaf lah dah. Tapi molek ni jelas lah. Kecek molek dengan orang yang kena pikul ni, nak tawaf saja ke tawaf awak ni nak? Tawaf saya saja, dia kena ajak janji molek. Ni tawaf untuk orang kena pikul saja dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.